Okey, ini luahan anak-anak kita yang resah, gelisah kerana tidak dapat bukan hanya berjumpa dengan kawan-kawan tetapi tidak dapat ke sekolah secara umumnya untuk mendapatkan pendidikan. Jadi baru saja diumumkan beberapa hari lalu, minggu lepas, yang sekolah secara bersemuka akan dilangsungkan pada 20 hari. Kemudian ada perubahan pengumuman, hanya yang menjalani peperiksaan utama saja yang boleh bersemuka, yang lain terus diteruskan pembelajaran dan pengajaran dalam talian. Jadi kita nak memahami lebih lanjut tentang situasi ini, bagaimana dari aspek guru yang mengajar ini, persiapan mereka, persediaan mereka, sama ada yang bersemuka, tapi lebih utama yang mengajar secara dalam talian ini. Untuk itu kita nak bersama dengan Encik Aminuddin Awang, Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Malaysia NUTP di talian sekarang ini. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Encik Aminuddin, sihat? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Kita pastinya dapat dengar begitu banyak sekali maklum balas daripada pihak NUTP. Kali ini kita nak khususkan kepada guru ni yang barangkali dah berkobar-kobar untuk memulakan sesi persekolahan, tiba-tiba diumumkan hanya yang tertentu saja yang bersemuka, yang lain teruskan secara dalam talian. Komen sikit, Cik Aminuddin. Sebagaimana biasalah, kita tahu di negara kita ni kita ada 10,200 lebih buah sekolah. Kita ada 3 juta orang murid sekolah rendah, 2 juta orang murid sekolah menengah, 420,000 orang guru. Dan semestinya apa-apa yang berlaku dalam sistem persekolahan kita sudah pastinya akan menjadi apa orang panggil tumpuan kepada masyarakat keseluruhan di negara kita. Dan dalam hal ini, sebagaimana biasalah, sebagaimana guru-guru sudah pun bersedia untuk memulakan sesi persekolahan pada tahun 2021 ini dalam norma baru. Yang mana berdasarkan kepada pengalaman-pengalaman yang lalu pada tahun 2020, kita dapati bahawa sebahagian besar sesi persekolahannya adalah secara dalam talian. Dan kita juga dikejutkan dengan panggil serangan COVID-19 yang menyebabkan guru pada tahun 2020 itu dalam keadaan kita panggil terpinga-pinga. Apabila sekolah ditutup dan guru diarahkan untuk mengadakan pengajaran secara dalam talian. Dan pada masa itu, pada tahun 2020, guru-guru pada masa itu mereka tidak ada rujukan lalu. Mereka tidak ada kemahiran. Murid juga tidak pernah didedahkan dengan pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian ini. Tetapi berkat daripada guru-guru yang meneroka ilmu-ilmu baru berkaitan dengan pengajaran secara dalam talian ini, mereka telah mendapat banyak pengalaman-pengalaman, dan daripada pengalaman-pengalaman lalu pada tahun 2020 itu mereka jadikan sebagai suatu panduan untuk mereka memulakan sesi pada tahun 2021 ini dalam keadaan lebih bersedia bagi menghadapi sesi persekolahan dalam norma baru, yang mana kita dapati bahawa pembelajaran secara dalam talian ini sudah merupakan satu kemestian dan wajib dihadapi oleh semua peringkat golongan pelajar. Okey, bermakna PKP 1.0 tu memberi banyak panduan kepada guru-guru untuk bersiap siaga untuk tahun inilah pastinya. Okey, pada masa yang sama, cabaran yang masih lagi membelenggu terutamanya pelajar seperti yang dikongsikan oleh salah seorang daripada anak murid ataupun pelajar yang nak belajar walaupun dalam talian, ialah capaian internet dan sebagainya. Ini juga dimaklumkan keresahannya oleh pihak NUTP sendiri. Jadi dari aspek ini, apa antara cara yang boleh dilakukan ataupun ada kaedah tertentu untuk memastikan walaupun capaian internet di tempat tertentu ni tidak sebaik tempat yang lain, kesan ataupun impak pengajaran itu masih lagi dapat dirasakan dengan cara sama rata? Dalam norma baru ini, kita berhadapan dengan COVID-19 ini, yang menjadi kemestiannya adalah pembelajaran secara dalam talian. Itu yang menjadi fokus kepada semua orang. Tetapi kalau kita melihat kepada panduan manual pengajaran dan pembelajaran di rumah yang dikeluarkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia itu, kita dapati bahawa ia sudah pun merangkumi
kaedah pengajaran bagi pelbagai kategori murid-murid di negara kita ini. Sama ada mereka itu yang mempunyai kemampuan dari segi pemilikan peranti, kemampuan daripada capaian internet, dari segi murid-murid yang terpaksa berkongsi peranti dengan adik-beradik yang lain, dari segi murid-murid di kawasan luar bandar yang tidak ada kemudahan peranti, tidak ada kemudahan capaian internet, dia sudah pun merangkumi. Cuma yang menjadi persoalan sekarang ini adalah bagaimana pula di peringkat kita tidak bimbang dengan komitmen guru dalam mengendalikan pengajaran dan pembelajaran di rumah ini. Semua yang kita khawatirkan adalah dari aspek komitmen di pihak murid-murid dan ibu bapa itu sendiri. Itu yang kita khawatirkan. Walaupun kita dapati bahawa kerjasama di sebahagian besar ibu bapanya amat baik, tetapi ada lagi segolongan pelajar ini. Tapi dalam manual itu, kalau kita baca, dia sudah ada pembelajaran secara real time, iaitu secara bersemuka, secara maya untuk orang yang ada kemampuan, dan juga pembelajaran secara offline, iaitu menggunakan pelbagai-bagai kaedah yang tidak semestinya menggunakan capaian internet. Mereka boleh menggunakan pelbagai kaedah lagi, menggunakan kaedah projek, dan ada juga guru-guru yang sanggup pergi menghantar bahan pengajaran ke rumah-rumah, dan ada juga guru-guru yang menyediakan bahan-bahan pengajaran, diletakkan di sekolah dan murid akan hadir pada masa-masa yang telah ditetapkan untuk mengambil bahan-bahan pengajaran itu dan membawa balik dan menghantarnya kembali ke sekolah pada waktu yang telah ditetapkan oleh asaskan jadual yang telah ditetapkan. Saya rasa untuk tahun 2021 ini tidak akan timbul isu sebagaimana pada tahun 2020. Pada masa itu kita bolehlah kita katakan sebagai satu peringkat mereka dalam proses untuk belajar. Ya, betul. Untuk belajar, murid pun belajar. Jadi tahun 2021 sudah masuk satu era baru. Ya, betul. Tapi yang pasti kita raikan segala inisiatif yang dilakukan oleh guru-guru ni untuk memastikan apa yang diajar itu sampai, walaupun ada sebilangan yang tidak berupaya untuk menjalani kelas dalam talian itu secara berkesan. Tapi pastinya penilaian bukan hanya dari segi partisipasi dalam kelas itu semata-mata, kan, Cik Aminuddin? Ya. Okey. Apapun, terima kasih banyak atas perkongsian pandangan. Ya, okey. Sama. Cik Aminuddin Awang, Assalamualaikum. Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Malaysia NUTP, macam-macam lagi. Jadi kita pun dengar sebelum ni Tomahan mengatakan guru makan gaji buta dan sebagainya. Sebenarnya janganlah cakap macam tu. Ya, kesian mereka sedang memikir macam mana untuk memastikan apa yang nak diajar kepada anak-anak tu sampai, walaupun ada dalam kalangan mereka ni tidak mempunyai peranti dan juga capai internet yang baik. Mereka guru-guru sedang cuba sedaya upaya. Jadi kita perlukan peranan kedua-dua ibu bapa dan juga guru untuk bersama. Kalau misalnya tak dapat internet tak bagus, peranti tak bagus, apa yang boleh dilakukan? Betul. Kan, dapatkan, usahakan sama-sama. Kalau tidak, yang ni salahkan yang ni salahkan yang ni. Saling tuding jari antara satu sama lain. Bukan itu saja, kadang-kadang ada yang sampai menghantar melalui pos dan menyampaikan kepada kawan untuk sampaikan kertas kerja dan juga hasil daripada ujian dan sebagainya. Macam tu sekali untuk mendapatkan ilmu pada ketika ini, pada saat getir ini. Jadi kita jangan saling menuding jari antara satu sama lain. Ini diharapkan adalah kerjasama antara satu sama lain. Okey.